Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mula, seperti biasa, hari ini adalah giliran saya untuk menyampaikan kisah 9 suku malam. Okey. Dan sebelum itu, kalau ada yang dah ada apa dalam live ini, sila maklumkan kalau gambar jelas dan juga signalnya jelas sebelum kita mula. Okey, insya-Allah. Tajuk kita. Tajuk kita malam ini adalah tentang waris pusaka yang sesat. Jadi kita okey. Jadi apa tuan-tuan dan puan? Apa maksudnya sesat? Kita cerita tu apa maksud sesat. Sesat ni bermaksud kalau suara sayup-sayup. Macam mana tu? Sayup-sayup. Boleh dengar? Hello? Okey. Okey dah. Alright, alhamdulillah. Jadi tajuk kita tentang waris yang sesat. Apa maksud waris yang sesat tu? Kita cerita sesat. Sesat tu bermaksud kalau contohnya kita tak biasa masuk hutan, kita masuk hutan, tak ada peralatan, tak ada kompas, tak faham tentang apa tu hal ehwal dalam hutan, memang kita akan sesat. Sama juga kalau kita pergi ke bandar yang kita tak pernah pergi, yang besar. Tapi sekarang semua ada apa tu Google Map dan Waze, kita tak sesat lah. Tapi kalau dulu, kalau kita pergi ke satu tempat dan kita tak tahu tentang keadaan tempat itu, kemungkinan besar kita akan sesat. Jadi inilah yang saya nak sampaikan hari ini, kisah tentang bagaimana ada kumpulan waris ini sesat dalam pengurusan pusaka. Sebenarnya ini kes cerita lazim yang sering berlaku di mana waris-waris sesat. Jadi yang saya nak sentuh ni adalah satu kisah saja. Yang itu pun bukanlah perunding atau kes pusaka, tetapi ada waris yang datang jumpa kita, tetapi sebab dia nak kekal sesat, maka dia tidak datang berurusan dengan pusaka. Okey, cerita ni macam ni. Okey, terima kasih Tuan Zazmi yang memberi komen. Jadi tuan-tuan dan puan, lazimnya apabila seorang itu meninggal, waris tidak tahu sangat cara nak menguruskan pusaka. Disebabkan kejahilan, kadang-kadang tak nak bertanya, ataupun dah bertanya, dah ada jawapan, tak nak ikut. Nak juga buat cara sendiri. Akhirnya sesat. Okey. Jadi apa yang berlaku? Okey, ini apa tu, waris-waris ni sebenarnya dia sesat berkali-kali. Pertamanya kisahnya macam ni. Arwah meninggal lebih kurang 12 tahun yang lalu. Okey, seorang bujang. Bujang meninggal dunia, meninggalkan sebiji rumah teres, adalah akaun ASB lebih kurang RM3,000 dan kereta Proton RM40,000 nilainya. Ketika dia meninggal dunia, warisnya sebenarnya adalah ayah dan ibunya. Dia ada adik-beradik. Jadi sebenarnya kalau dia meninggal dunia, sepatutnya harta tak banyak mana, ada dalam tanah, boleh diuruskan di pejabat pusaka kecil. Dan warisnya adalah ibu dan ayah. Tapi itu tidak berlaku. Tak tahu nasihat siapa yang dia dengar. Mereka melantik peguam dan bawa ke mahkamah tinggi. Dan saya lihat dia punya apa tu surat kuasanya ataupun LA-nya dapat keluarlah. LA-nya di mana di dalam itu permohonan itu dimasukkan juga adik-beradik. Saya pun heran, apa pasal adik-beradik pun dimasukkan padahal mereka bukan waris faraid. Itu kesesatan yang pertama. Mereka tidak pergi ke pejabat pusaka kecil, itu kesesatan pertama. Mereka bawa ke mahkamah tinggi, tak ada masalah lah. Boleh je kita nak pilih pun. Tetapi kenapa yang dibuat permohonan tu memasukkan semua adik-beradik? Padahal ayahnya dah jadi asabah dah. Untuk
ibunya. Saya pun tak tahu apa berlaku, tapi itulah susahnya. Akhirnya mereka dapat letter of administration. Okeylah tu. Kesesatan yang selanjutnya, mereka dah dapat letter of administration, tak ada siapa pun yang menasihatkan yang mereka boleh keluarkan duit dan mereka boleh tukar nama kereta. Dan kemudian mereka perlu meneruskan proses untuk dapatkan distribution order untuk rumah tadi tukar nama. Tapi saya tak tahu apa yang berlaku. LA itu dikeluarkan pada tahun 2010. Maksudnya dah 11 tahun. Saya pun tak tahu. Tapi di antara waris-waris mereka dah mula panas dah. Pertama mereka beranggapan mereka mempunyai hak. Lepas tu mereka kata kenapa tak selesai ni? Kenapa biarkan rumah tu dah buruk, yang kereta tu tak boleh renew tag. Yang dia orang pun tak tahu yang duit tu ada dan tidak dikeluarkan. Itu kesesatan yang jelas lah. Dan tiba-tiba mereka baru ingat balik kisah ni. Walaupun sepanjang 10 tahun, 11 tahun ni selalu ungkit lah. Pasal kes ni tak selesai. Ada seorang daripada ahli keluarga ni yang mungkinlah dia lah yang memandai-mandai ni. Yang dapatkan lawyer, mungkin lawyer kawan dia buatkan. Orang tanya, "Kak, macam mana ni?" Dia kata, okey, semua dokumen dah ada. Sebut saja dokumen dah ada. Tetapi tak pernah pun kata benda ni dah selesai. Sampailah beberapa bulan yang lalu, ayah dia meninggal dunia. Okey, bila ayah meninggal dunia, baru tahu, kena uruskan sebab salah seorang waris meninggal dunia. Tapi sebenarnya simple lah. Waris berlapis mereka jugalah. Jadi akhirnya bukan yang apa tu adik-beradik yang asalnya yang pergi yang tersesat bawa ke mahkamah tinggi yang dapatkan LA, lepas tu tak buat apa-apa dengan LA tu, adalah seorang adik bongsu. Dan secara tak langsung kebetulan dia juga kenal seorang perunding Mahfuzaka dan dia bawa kepada kami. Jadi bila saya tengok fakta kes itu, saya macam nak gelak. Beberapa kesilapan yang berlaku. Okey. Jadi bila datang jumpa saya kata simple je. Pertama, kes ni pada mulanya telah tersilap. Di mana dia telah dibuat di Mahkamah Tinggi, dah ada LA, dan proses selanjutnya adalah nak tak nak terpaksa teruskan di Mahkamah Tinggi untuk dapatkan decision order, dan nak tak nak kena juga dapatkan CJ Faraid. Lepas tu kata macam mana harga dia? Agak-agak lah. Mahkamah Tinggi CJ Faraid kena mahal. Dia kata hartanya kecil je. Masa tu dia tahu cakap saya harta ni murah, tak mahal, kenapa nak charge mahal? Asalnya dulu mereka dah tersesat. Memanglah diperuntukkan dalam undang-undang Malaysia ni, kalau harta simple-simple tak payahlah bawa Mahkamah Tinggi. Waris boleh uruskan di pejabat besar kecil, tapi mereka dah sesat awal. Jadi bila mereka jumpa, saya cuba terangkan pada mereka lah, perihal yang mereka dah sesat sebelum ni. Jadi saya kata marilah balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan. Tetapi dia orang kata apa, nak balik ke pangkal jalan tu kosnya tinggi. Nak buat macam mana? Kita kadang-kadang tu kalau kita dah tersilap, terpaksalah membayar kosnya. Okey, saya pun kata macam inilah. Kita nak selesaikan, rumah ni ada nilai. Yang dulu harganya 140,000, paling tidak pun sekarang pun dah harga 180,000. Rumah tu tak turun nilainya, ada je. Kereta tu memang dah buruk dah. Yang duit tu kenapa tak keluar-keluar kan? Saya kata macam inilah. Kita boleh bantu. Tadi adalah kosnya. Tetapi mereka ni, saya pun mungkin disebabkan minda mereka masih lagi di tahap mindset lama. Mereka tak nak dengar. Mungkin kesilapan yang dulu pun samalah. Mereka tak nak dengar nasihat. Mungkin ada orang nasihatkan, tak nak dengar. Jadi mereka kata tak apalah. Kami cuba nak buat sendiri. Saya dalam senyap lah, saya kata dalam hati, kalau dah pandai buat sendiri, kenapa 11 tahun tak selesai? Okey. Jadi sebab simple je, kalau pihak keluarga
seorang tu nak lantik kami, tapi yang lain-lain tu kata tak payahlah nak keluar duit, apalah kita keluar sendirilah. Kita buat sendirilah. Jadi apabila tidak ada perlantikan kepada kami pun tidaklah dapat membantu. Okey. Jadi maka kelompok waris itu terus sesat. Okey, dengan arwah yang dah meninggal lebih kurang 12 tahun yang lalu, hartanya sepatutnya boleh dimanfaatkan, sebab kalau harta itu dimanfaatkan akan memberi kesejahteraan kepada arwah ni, tetapi waris-waris tidak menjalankan tanggungjawab. Salah satu tanggungjawabnya adalah merujuk kepada orang yang tahu untuk pastikan harta arwah ni dapat dimanfaatkan satu. Dan keduanya, harta itu juga tidak melibatkan perbalahan antara waris. Dan harta itu juga tidak menyebabkan ada waris-waris yang termakan hak yang kemudiannya berdosa. Dan tentunya lah apabila harta arwah itu dapat dimanfaatkan, ia juga akan menjadi saham akhirat pada arwah ini. Tetapi malangnya, seperti banyak kisah-kisah yang saya temui, banyak juga kisah-kisah yang telah diceritakan oleh perunding-perunding sebelum ini, memang ramai waris-waris sesat. Ada separuh tu mereka sesat tanpa sedar. Tak ada siapa yang beritahu. Ada separuh tu ada orang nak beritahu, kau ini dah sesat, mainlah balik ke pakar jalan, ada kita nak pegang tangan, tak nak. Sebab apa dia orang tak nak? Satu, mungkin mereka merasakan mereka tahu, mereka rasakan benda ni tak susah. Dan satu lagi, mereka rasa berat untuk membayar kos untuk memastikan benda tu selesai. Saya selalu ceritalah, kalau harta ni bernilai 100,000 pun, 150,000 pun, dan memerlukan lebih kurang 2,000, 3,000 untuk mencairkan, tak salah untuk bayar kos tu. Tapi sebab kita terlalu kedekut untuk mengeluarkan kos ni, akhirnya harta itu terbeku. Bukan saja terbeku, kadang-kadang di kalangan, ini pun yang kes ni pun di kalangan adik-beradik dah mula bercakap dah, apa sih kau buat tak selesai, ini benda senang pun tak selesai. Lepas tu lah yang dimarah lah adik, apa hang kau nak panggil orang lain nak bayar lagi. Dah jadi gaduh, ya. Dan itulah, saya haraplah dengan kisah ini kita sama-sama mengambil iktibarlah. Okey. Dan penting, yang selalu saya katakan, sekiranya ada ahli keluarga kita yang meninggal, pertama sekali, sebab kalau kita dah biasa nak mandi jenazah, kita cari orang yang pandai, nak gali kubur kita cari orang pandai, nak sembahyangkan jenazah kita cari pandai, untuk uruskan pusaka juga, rujuklah kepada orang yang mahir. Dan insyaAllah My Pusaka ada menyediakan khidmat runding percuma first level. Macam yang saya bagi pada yang waris tadi pun sama lah, khidmat runding percuma dulu. Okey. Dan itu kita kena buat lah. Ataupun kita juga ada menyediakan khidmat analisa faraid. Kalau kita tak tahu siapakah waris faraid, kita boleh tolong analisakan. Berapa konya percuma. Kemudian bila dah tahu tu, barulah kita ceritakan macam mana nak buat. Dan janganlah takut. Memanglah benda-benda ni sebab perkhidmatan untuk mencairkan harta yang kadang-kadang berpuluh ribu tu menjadi milik waris, kenalah keluar kos. Okey. Jadi betul, Puan Sarina kena ambil pengajaran. Kalau benda yang dah nasi dah jadi bubur tu, makan je lah. Ambil pengajaran. Jadi saya harap dengan perkongsian yang pendek ini, sama-sama kita mengambil pengajaran. Memang hakikatnya, tanyalah semua perunding-perunding Man Pusaka, ini adalah masalah lazim yang selalu berlaku dalam masyarakat kita. Okey. Dan itu saja untuk kisah hari ini tentang waris tersesat jalan. Saya cuba untuk membawa mereka ke pakar jalan, tetapi tidak berjaya. Okey, sama-sama kita doakan mereka dapat, dan juga sama-sama doakan ramai lagi di luar sana yang sesat dapat sedar dan rujuklah kepada yang mahir dan selesaikan dengan cara yang betul. Okey, seperti biasa, ini adalah segmen perkongsian 9 suku malam. Setiap malam kita ada perunding yang berbeza, kisah-kisah benar untuk menjadi tauladan pada tuan-tuan dan puan. Jadi jangan lupa share video ini, like video ini, dan tonton setiap hari. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.